qaum illa ammahumullahu bil bala. Tidaklah berlaku kerosakan di atas muka bumi, tidaklah satu kaum itu melakukan segala bentuk kerosakan, melainkan Allah akan turunkan bala kepada mereka. Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulahu. Taatlah kepada aku selagi mana aku taat kepada Allah dan Rasul. Fa idza asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Apabila aku tidak mentaati Allah dan Rasul, aku melanggar perintah Allah dan Rasul, kata Abu Bakar, fala ta'ata li alaikum. Pada ketika itu hangpa tak payah taat kepada aku. Qumu ila salatikum yarhamkumullah. Bangun dan solat, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Perkataan pertama Abu Bakar. Dia mengaku dia bukan yang terbaik. Dia minta orang betulkan dia kalau dia salah. Dia sebut bahawa dalam ekonomi orang yang lemah itu kuat di sisi dia. Dan Abu Bakar sebut tak boleh jihad ditinggalkan. Apa lagi dia sebut? Jihad tak boleh tinggal, kerosakan tak boleh dibiarkan di dalam masyarakat. Tuan-tuan, apabila Nabi SAW nak meninggal dunia, nak wafat, Nabi hantar Usamah pergi berperang. Sebab dalam peperangan sebelum tu Zaid bin Harithah meninggal dunia dalam perang. Maka Nabi hantar Usamah untuk jadi panglima. Usamah umur dia 17 tahun, Nabi hantar dia jadi panglima. Orang bantah pada ketika tu, mana boleh bagi budak kecil jadi panglima. Tapi Nabi hantar juga Usamah, orang yang Nabi sayang. Bahkan kata Ibnu Umar, apabila Nabi sebut Nabi sayang kepada Usamah, tak terkecuali seorang pun, termasuk Fatimah. Orang yang paling Nabi sayang, Usamah. Bila Nabi SAW wafat, tentera Usamah belum sampai lagi, maka mereka patah balik, selesaikan penguburan Nabi SAW. Lepas dah tanam di Mekah di Madinah pada ketika itu, ada orang yang menjadi munafik, ada orang yang murtad daripada agama, tinggalkan agama. Maka pada ketika itu orang melihat bahawa tanggungjawab pertama Abu Bakar apa? Pastikan negara selamat. Abu Bakar kena pastikan negara selamat. Tapi walaupun semua orang nasihatkan Abu Bakar tolak. Dia kata, pertama sekali apa yang aku perlu buat, hantar Usamah dan orang Islam pergi perang. Tuan-tuan, kalau fikir akal kita tak logik. Dalam keadaan negara tak kuat, ramai orang murtad, berpecah belah pada ketika tu, apa Abu Bakar buat? Dia hantar keseluruhan tentera dia keluar pergi perang. Orang datang tanya kepada Abu Bakar di kalangan sahabat, di antaranya Umar, datang kepada Abu Bakar, bagi cadangan, kita pertahankan negara dulu, biar negara kita aman, lepas tu kita pergi perang. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi la ahillu uqdatan aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata ke Umar, wallahi aku tidak akan sekali-kali membuka ikatan yang telah diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau anna at-tayr yakhtatifana was-siba' min hawla al-madinati walau anna al-kilaba jarrat bi arjuli ummahatil mu'minin la ajhazna jaysh al-Usamah. Kata Abu Bakar, kalaulah burung yang datang dan mematuk kepala kita di Madinah, dan kalaulah binatang buas datang mengelilingi Madinah, dan kalaulah anjing datang dan menggigit kaki isteri-isteri Nabi SAW, wallahi, walaupun benda tu berlaku, aku akan tetap hantar Usamah untuk berperang. Konsisten dia. Tuan-tuan, pilihan Abu Bakar tepat. Dalam keadaan negara yang kacau bilau, Abu Bakar hantar Usamah keluar berperang. Pada ketika itu para sahabat sebutkan bahawa orang-orang murtad yang mereka nak keluar serang Abu Bakar, mereka takut. Mereka fikir, apa jadi dengan Abu Bakar ni? Kuat dia. Dalam keadaan negara yang macam ni pun dia boleh hantar tentera, berarti dia cukup kuat. Lalu pada ketika itu Abu Bakar arahkan beberapa sahabat untuk tinggal di Madinah dan jaga dia. Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, mereka berada dan jadi tentera di dalam Madinah, jaga Abu Bakar. Sebab pada ketika tu orang-orang murtad nak menyerang. Maka orang yang murtad daripada agama, mereka lihat Abu Bakar kuat. Dalam keadaan ini dia boleh hantar tentera pergi perang, dan dia boleh bertahan di Madinah dengan beberapa sahabat yang ada bersama dengan dia. Jadi mereka tak jadi nak serang. Tuan, setelah tentera Usamah balik, lepas tu Abu Bakar buat susunan negara dia. Siapa yang tak bayar zakat, dihantar Usamah pergi perang dengan kumpulan tu. Dan di antara panglima di zaman Abu Bakar adalah Khalid Al-Walid.
Kumpulan-kumpulan yang murtad dihantar pergi perang dengan mereka. Ada di kalangan umat Islam. Ada di kalangan umat Islam. Mereka tak mau bayar zakat. Kata mereka bukan murtad pun, tak mau bayar zakat saja. Ayat Quran, Allah sebut dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah sebut dalam Al-Quran, ambillah daripada harta mereka itu sedekah, supaya sedekah itu menyucikan mereka. Wa salli alaihim, dan solatlah ke atas mereka, ucaplah selawat ke atas mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya solat engkau ni memberi kesejahteraan kepada mereka. Orang-orang yang masuk Islam selepas tu, mereka tak mau bayar zakat. Mereka kata Nabi solat dekat kami itu kesejahteraan, dan kami takkan bayar zakat kepada orang yang doa dia tidak menjamin kesejahteraan kepada kami. Tuan-tuan, kalau fikir ijtihad betul juga. Ijtihad tu betul. Ayat Quran kata, bagi sedekah kepada Nabi dan Nabi doa kepada kamu. Bila Nabi doa, apa yang jadi? Tenang, sakan, keselamatan. Maka selepas tu, di kalangan orang yang masuk Islam, mereka kata, kami tak bayar. Di kalangan orang yang masuk Islam, mereka kata, kami tak payah nak bayar zakat, sebab Abu Bakar doa kat kami, tak ada kesan pun. Jadi mereka fikir tak payah. Apa yang Abu Bakar buat? Walaupun itu ijtihad mereka, Abu Bakar arahkan tentera Islam keluar perang dengan mereka sebagaimana diperangi orang yang murtad. Walaupun itu ijtihad yang salah. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila Abu Bakar arahkan panglima perang Khalid Al-Walid pada ketika itu untuk keluar berperang dengan orang yang tak bayar zakat, Umar tanya, ala ma tuqatilun nas, pasal apa yang keluar memerangi mereka? Kata Abu Bakar, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kata Abu Bakar, aku diperintahkan untuk keluar memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa in qaluha asamu minni dima'ahum illa bihaqqiha. Kata Abu Bakar, kalau mereka ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selamatlah jiwa mereka dan juga harta benda mereka daripada aku, melainkan dengan hak. Apa maksud hak? Abu Bakar kata, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'dunahu ila rasul la uqatilannahum an man'iha. Apa maksud hak? Kata Abu Bakar, wallahi kalau pada hari ini mereka bagi kat aku binatang saja, mereka tak bagi tali. Dulu zaman Nabi mereka bagi binatang dengan tali. Kata Abu Bakar, aku akan memerangi mereka kerana mereka tak bagi tali kepada aku. Jadi jangan tanya pasal binatang. Walaupun mereka kurangkan sedikit daripada benda yang mereka pernah bagi kepada Nabi SAW, dalam keadaan itu sekalipun aku akan keluar dan berperang dengan mereka. Maka Umar bila didengar, dia kata, illa an ra'aitu Allah qad syaraha sadri Abu Bakar lil qital fa'ariftu annahu al-haq. Kata Umar, Allah telah membuka pintu hati Abu Bakar untuk berperang, dan aku tahu perkara itu betul. Tuan-tuan, bila Abu Bakar mulakan peperangan menentang orang yang murtad, maka zakat menjadi instrumen penting dalam negara. Orang tak berani bantah zakat, semua orang bayar zakat. Dan lepas itu mudah semua pemerintah. Zaman Umar tak ada siapa bantah zakat, zaman Osman tak ada siapa bantah, zaman Ali tak ada siapa bantah. Permulaan dia Abu Bakar. Dia buat permulaan. Walaupun pada ketika itu orang fikir ijtihad. Dulu zakat kami bagi dekat Nabi, bila Nabi dah meninggal, zakat tu hak Nabi, Nabi nak bagi kat siapa lagi? Abu Bakar ubah, zakat itu bukan hak Nabi, tapi zakat itu hak pemerintah Islam, hak khalifah Islam. Maka disebabkan oleh Abu Bakar, zakat itu diwajibkan sampai ke hari ini. Hebat pemikiran Abu Bakar. Dia orang pertama yang membuatkan benda-benda ni. Susun. Zaman Abu Bakar, orang tak boleh nak bezakan lagi apa yang Nabi buat sebagai hak Nabi dan hak pemerintah. Sama, semua sama, tak ada beza. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, dia orang pertama yang menyebutkan hak pemerintah mesti dibagi. Sama ada zaman Nabi ataupun selepas zaman Nabi, hampa mesti bagi.